kerana kekurangan pekerja amat kritikal bagi kami. Kami memberi peluang kepada pekerja Malaysia, mereka tidak berminat. Berkenaan dengan masalah pekerja tadi, bos saya pun telah tutup 3 kedai di mana kerana kami mengalami kekurangan pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video di mana video-video ini terkait dengan akhir-akhir ini pemerintah Malaysia yang menangkap para pendatang asing ilegal yang bekerja di sana. Hal ini berakibat pada majikan-majikan di Malaysia sekarang susah mendapatkan tenaga kerja, di mana sudah menawarkan kepada tenaga kerja tempatan, ternyata tenaga kerja tempatan tidak pada mau. Padahal gajinya sudah beda dengan pendatang asing. Oke, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, kita akan lihat dulu videonya. Kurangan pekerja asing dan tiada sambutan daripada pekerja tempatan adalah masalah kritikal yang dihadapi pengusaha restoran. Tinjauan Esrawani di beberapa restoran mamak di Ipoh baru-baru ini mendapati mereka menghargai diberi kelonggaran beroperasi namun meminta kerajaan membantu mengatasi masalah pekerja asing. Walaupun diberi 24 jam, kami tidak dapat mengutilasikan akan kebenaran yang telah diberi oleh kerajaan. Kerana kekurangan pekerja amat kritikal bagi kami. Harapan kami kerajaan Malaysia dapat mempercepatkan dan meluluskan pekerja asing supaya dengan segera untuk melancarkan perniagaan kami. Walaupun kami memberi peluang kepada pekerja Malaysia, mereka tidak berminat bekerja dekat kedai mamak ni. Oleh kerana kekurangan pekerja, kita tak dapat nak operasi 24 jam. Jadi kita minta kerajaan supaya berlonggarkan untuk menambil pekerja-pekerja asing. Kami sudah cuba dah berapa kali untuk mengambilkan pekerja-pekerja tempatan dengan membayar gaji lumayan apa yang disaran oleh kerajaan, iaitu bermula dengan permulaan gaji ialah 1,500. Jadi kami pun cuba untuk memberi pada ejen tempatan supaya memberikan pekerja-pekerja tempatan. Tapi hingga hari ini kita tak dapat terima pekerja-pekerja tempatan. Saya harap juga pihak kerajaan memberi kelonggaran kepada pengambilan pekerja asing, di mana setiap restoran itu tidak ada had bilangan pekerja yang perlu diambil. Dan berkenaan dengan masalah pekerja tadi, bos saya pun telah tutup 3 kedai di mana kerana kami mengalami kekurangan pekerja. Dan itulah masalah yang kita hadapi sekarang. Saya harap kerajaan akan mempercepatkan proses pengambilan pekerja asing, dan saya harap juga warga tempatan ambillah peluang ini bekerja di restoran. 5 negeri yang paling ramai keberadaan pendatang asing tanpa izin ialah pertama Selangor, kedua Kuala Lumpur ialah Persekutuan, ketiga Johor, diikuti Sabah dan Sarawak. Ini top 5. Jumlah serbuan, ini saya ambil rekod dari 1 Januari 2022 sehingga 27 Februari 2024. Dan Jabatan Immigration tangkap 58,508 orang pendatang asing tanpa izin dan 871 majikan. Bukan saja kita tangkap parti, majikan pun kita tangkap. Okey, kerana melindungi, menggajikan dan segala macam. Jadi mengikut kesalahan bawah Akta Immigration. Jadi di Kelang, di kawasan yang berhormat, ada 8 hotspot. Hotspot ni maknanya kawasan yang kita klasifikasikan sebagai paling ramai pendatang asing
berdasarkan kepada satu, aduan orang ramai. Yang kedua, intelligence Jabatan Immigration. Di mana? Pasar Borong Kelang, Pasar Besar Kelang, GM Kelang, kawasan perindustrian Bandar Sultan Sulaiman, kawasan industri ini Pulau Indah, Bandar Bukit Tinggi. Ini kawasan-kawasannya. Dah kalau kita tahu apa kita buat, pemantauan dan naziran yang kita buat secara rutin. Sebab itu untuk rekod, untuk makluman yang berhormat, kita telah lakukan 36 serbuan di Kelang bagi tahun ini saja. Hari ini kita 29 Februari. Maknanya dalam tempoh 60 hari, kita telah melakukan 36 serbuan di Kelang dan kita telah tangkap 2054 parti dan 8 majikan. Bermaksud operasi di Kelang ni yang berhormat selang-sari. Selang-sari, selang-sari. Begitulah komitmen yang kita tunjukkan secara berterusan khusus untuk menangani perkara ini. Terima kasih. Orang tak ada, orang baru mana saya tunggu orang datang berbeli ni. Tolong datang. Banyak lagi makanan ni. Orang tak ada. Air pun buat sikit pun tak habis. Nggak laku. Nggak ada yang beli. Orang tak ada. Ya Allah, kat mana aku cek ni ke tempat lain lah. Tak boleh ni ke sini. Orang tak ada. Kan gulung 3, betul. Kedai semua tutup. Sebab apa? Model tak dapat. Niaga model tak dapat. Macam mana nak teruskan? Banyak kedai tutup. Tengok sendiri guys. Inilah peniaga kat sini. Banyak kedai tutup. Sebab apa? Model tak dapat. Macam mana nak teruskan? Macam mana nak teruskan? Ni buka 1, 2, 3. 3 kedai je buka. Semua tutup. Macam mana akan teruskan niaga sini? Orang tak ada beli, tak ada. Payah betul lah cek makan kat sini. Kita sering menyalahkan warga asing kerana kita katakan mereka pendatang tanpa izin parti. Tetapi kita perlu juga lihat, mereka juga telah cuba untuk mendapatkan permit kerja. Tetapi mereka ditipu oleh jangan agent yang bertanggungjawab, satu kumpulan masyarakat ilegal ini tak bertanggungjawab, yang menipu, yang pecah amanah. Mereka ni dalam susah nak bekerja, nak cari duit. Akhirnya objektif kerajaan untuk mengurangkan parti di Malaysia ni tidak tercapai. Kerajaan nak selesaikan masalah parti. Sebenarnya yang rugi ni bukan mereka saja. Yang rugi ni adalah kerajaan Malaysia. Sebab pembayaran levy ni sepatutnya menjadi hasil kepada kerajaan. Sekarang levy ni telah masuk ke dalam poket mereka. Mereka menggunakan wang ni untuk kegunaan sendiri. Dan sebenarnya mereka ni lah yang membelot pada negara kita kerana makan duit kerajaan, lebih duit kerajaan. Kami jalan lebih, tapi saya kenyataan itu masalah saya antara bayar. Saya sudah pernah itu saya bayar. Tapi dia ambil uang, semua orang lah dia kasih tahu. Kalau tak mau bayar, kita tak mau buat ini yang habis. Nanti dia itu orang-orang ambil 9.000, 8.000. Keluar istiqlal baru dia bayar semua. Tapi sudah lulus dia minta semua dari. Saya sudah bayar semua. Tapi sampai sekarang saya call dia tak jawab. Tak jawab. Berapa semua sekali dah bayar berapa? 6.000 seberapa. You seorang saja 6.000. Saya sudah bayar 8.000. Oi, 8.000. Mahal kan? Ditipu ya. Bila dia tanya setelah dia cakap bulan depan lah, lagi 1 bulan lah, bila dapat saya butuh. Tapi dia sudah blok WhatsApp saya tak boleh kontak sama. Ini yang saya cakap, bagi pihak-pihak kartel ni, ini adalah dulu. So tahun pertama dia nak settle. Tahun kedua ni dia akan collect pembaharuan PLKS. Okay, dia akan charge 4,000 lebih. Padahal bayar immigration cuma 2,000. Itu untung dia. Tiap tahun satu kepala bagi pembaharuan PLKS. Sambung. So dia orang ni pula ada hak. So majikan kalau apa-apa, adik dia tanya itu hari Isnin. Okay, dia minta tolong kau ni untuk layan. Dia datang bayar duit.
Orang bayar duit. Yang penggunakan budak-budak ni yang ingin menjadi pekerja yang orang cakap legal, tapi beginilah masalah. Tipu dia ambil duit lah. Parti masuk dulu ke majikan cari parti dulu? Bagi saya majikan lah, majikan bagi saya. Kita bukan nak menyalahkan majikan ataupun nak berpihak kepada parti ya. Saya bukannya nak berpihak ke mana-mana pihak. Kita mencari jalan. Maksud saya kita melihat atas faktor apa adanya parti. Kita ambil contoh Singapura. Kenapa Singapura tak ada parti? Bukannya sebab warga asing yang datang tu ikut peraturan, tapi disebabkan tak ada peluang untuk parti bekerja di sana. Betul tak? Tak ada peluang untuk parti masuk secara tidak sah. Warga asing yang masuk secara tidak sah ke Singapura tak ada peluang untuk bekerja kerana tak ada majikan yang berani untuk menggaji parti. Tak ada majikan yang tak bertanggungjawab. Semua majoriti majikan yang di Singapura bertanggungjawab terhadap arahan kerajaan dia, yang mana arahan kerajaan dia menetapkan tidak membenarkan untuk menggaji parti, so dia mengikut arahan tersebut. So tak adalah peluang pekerjaan untuk parti di Singapura. Itulah faktor dia. Singapura boleh menzerokan parti. Mungkin ada tapi segelintir. Okey, kita cakap soal Malaysia. Malaysia. Bila mana ada majikan yang tak bertanggungjawab, yang menggaji parti, yang berani menggaji parti, yang membuka peluang kepada parti, so parti akan mencari ruang untuk mengambil peluang. Sama ada melalui jalan tikus, sama ada melalui visa pelancong, menggunakan visa pelancong dan bekerja, sama ada melalui tekong, masuk secara haram. Itu adalah jalan. Maksud dia itu adalah jalan untuk mereka mengambil peluang tersebut. Mereka takkan berani masuk kalau mereka tahu di Malaysia tak ada majikan yang berani untuk menggaji mereka. Mereka takkan masuk ke Malaysia bila mana mereka tahu majikan-majikan di Malaysia tak membuka peluang untuk mereka bekerja. So kalau kita pandang dari mana sudut adanya parti di Malaysia adalah disebabkan wujudnya majikan-majikan yang tak bertanggungjawab. Itulah faktor utama dia menyebabkan lambakan parti di Malaysia berpunca daripada lambakannya majikan tidak bertanggungjawab. Kita ambil contoh tahun lepas sahaja 373 majikan didakwa atas kesalahan. Itu yang didakwa, yang tak mengaku kita tak tengok lagi. Yang tak bertanggungjawab, yang tak ditangkap kita tak tengok lagi. Betul? Itu yang ditangkap, yang berjaya didakwa sahaja. Tahun ni saya tak pasti tahun ni. Itu adalah majikan yang tidak bertanggungjawab. Itulah sebabnya kita bayangkan kalau ada 300 majikan yang tak bertanggungjawab, yang menggaji 50 orang satu majikan, berapa orang yang parti akan masuk mengambil peluang tersebut. So bila mana tak ada 300 majikan tersebut, macam mana parti nak mencari peluang? So tak adalah peluang untuk parti bekerja. So kita akan mampulah menzerokan parti di Malaysia seperti mana Singapura. Oke teman-teman ya, demikian ada beberapa cuplikan video yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia yang akhir-akhir ini menangkap para pendatang asing ataupun para pekerja asing ilegal. Dan hal ini berdampak pada sulitnya para majikan di Malaysia untuk bisa mencari pekerja di tempatnya. Dan hal ini sudah ditawarkan kepada pekerja tempatan, ternyata sama sekali tidak ada yang mau. Oke, dari kasus ini yang jelas pemerintah Malaysia yang paling bersalah kalau menurut saya, karena pemerintah Malaysia sebagai pengawas dari keseluruhan yang terjadi di negara, baik itu perbatasan, baik itu majikan yang merekrut para pekerja asing ilegal, ataupun para sindikat-sindikat yang mendatangkan pekerja ilegal ke Malaysia. Begitu gampangnya pendatang ilegal yang masuk ke Malaysia seolah-olah tidak ada penjagaan yang ketat. Dan begitu mudahnya para sindikat-sindikat ini dengan leluasa menampung dan merekrut pekerja-pekerja ilegal ini untuk bisa dipekerjakan pada majikan-majikan, bisa membayar pekerja asing ini dengan murah. Dan juga banyak ulah-ulah dari sindikat pekerja asing ataupun
perusahaan-perusahaan perekrut tenaga kerja yang menipu seperti yang ada dalam cuplikan video tadi. Inilah akibat dari apa yang dilakukan Malaysia. Tidak jarang juga ya orang Malaysia seperti Ustadz Sofian yang sangat merendahkan pekerja asing ilegal. Sekali lagi ini karma buat Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian ada beberapa cuplikan video dan menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.